Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong dalam Kita Diraja merujuk kepada peristiwa yang dipanggil Langkah Sheraton. Kerajaan Pakatan Harapan yang menang PRU 14 tumbang bila PPBM menarik diri daripada PH dan bersama 10 ahli parlimen yang melompat keluar Parti Keadilan mengadakan gabungan politik baru dengan UMNO dan PAS yang dipanggil Perikatan Nasional dan disokong oleh GPS. Yang Berhormat Langkawi berkata walaupun adanya perjanjian, beliau tidak setuju dengan pengalihan kuasa kepada Yang Berhormat Port Dickson. Yang Berhormat Langkawi berkata ini adalah sebab Port Dickson ialah Presiden Parti Politik Berbilang Kaum. Soalan pertama saya ialah untuk meminta Perdana Menteri memberitahu Dewan Yang Mulia ini, adakah Perikatan Nasional berpendapat bersama seperti Yang Berhormat Langkawi bahawa orang Melayu lebih mudah menerima perjuangan berasas kaum dan tidak senang dengan konsep kesamarataan tanpa kira kaum dan agama. Soalan kedua, apakah bangsa idaman PN? Mengikut Profesor Datuk Syamsul Amri Baharudin, bangsa idaman atau dengan izin Nations of Intent ialah idea mengenai identiti nasional Malaysia yang pimpinan politik inginkan. Adakah konsep bangsa idaman PN ini bangsa idaman Melayu Raya seperti yang diwakili oleh pimpinan Melayu beradilisme sosialis atau bangsa idaman negara Islam yang diwakili oleh PAS atau bangsa idaman yang diwakili oleh UMNO yang telah mengalami evolusi 3 jalur. Pertama, masyarakat makmur pimpinan Melayu, Malay-led Plural Society, yang berubah kepada jalur pimpinan Melayu penguasaan Melayu, Malay Dominance. Dan terkini jalur ketiga, Ketuanan Melayu. Profesor Abdul Rahman Embung berkata konsep Ketuanan Melayu adalah satu social construct UMNO yang dibuat untuk mengekalkan hegemoni UMNO. Saya tanya Perdana Menteri, adakah kerajaan PN mengadakan bangsa idaman untuk mengekalkan hegemoni untuk PBBM atau UMNO atau PAS atau mengadakan satu bangsa idaman baru, bangsa idaman PN? Kerana ini adalah kesan kepada satu perkara yang penting, iaitu tentang perpaduan dalam keberbaikan. Unity in diversity. Kerana langkah Sheraton ini bukan sahaja menolak seorang individu Yang Berhormat Port Dickson menjadi Perdana Menteri, tetapi lebih penting menolak konsep multiracial. Ini bermakna konsep-konsep seperti kesamarataan yang ada di dalam Perlembagaan Persekutuan, Malaysian Agreement 1963, Bangsa Idaman Bangsa Malaysia, dasar inklusif dan perpaduan dalam keberbagaian dengan izin Unity in Diversity juga ditolak. Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan itulah penting kerana ini ialah untuk menjaminkan hak keselamatan, kesamarataan. Hak ini amat penting bagi mengelakkan berlaku prejudis, diskriminasi dan ketidakkeadilan kepada rakyat Malaysia. Yang lebih penting ialah matlamat untuk mewujudkan Malaysia. Matlamat ini ialah untuk masyarakat berbilang kaum dan agama berhidup bersama, beraman, damai dengan keharmonian dan toleransi. Dengan izin saya memitik 2 peringan daripada ucapan Tunku Abdul Rahman
pada 16 September 1963. Pertama ialah September 16. The great day we have long awaited has come at last. The birth of Malaysia in a warm spirit of joy and hope. 10 million people of many races in all the states of Malaya, Singapore, Sarawak, and Sabah now join hands in freedom and unity. Peringatan kedua, the Federation of Malaya now passes into history. Let us always remember that the Malayan nation was formed after many difficulties during a long history of national emergency. Yet, its multi-racial society emerged, endured, and survived as a successful progressive nation, a true democracy, and an example to the world of harmony and tolerance. Keharmonian dan toleransi kita sebenarnya hendak menunjuk kepada dunia bagaimana penduduk berbilang kaum dan agama boleh berhidup bersama. Tetapi lepas lebih 50 tahun, kita belum mencapai bangsa Malaysia atau perpaduan. Yang penting sekarang ialah soalan tentang ketuanan Melayu. Kerana dalam ucapannya jelas bahawa rakyat Malaya, Sabah, Sarawak tidak bersetuju mewujudkan Malaysia untuk satu kaum menjadi tuan dan yang lain menjadi hamba. Apa yang kita nak ialah perpaduan. Tetapi kita mengadakan kekhawatiran dengan istilah ketuanan Melayu. Ini menggambarkan orang Melayu seolah-olah sama seperti white supremacy yang hilang aspek-aspek inklusif. Terkini kita lihat di Amerika Syarikat, aspek white supremacy dengan membangkitkan unsur-unsur yang tidak sihat dan kesan negatif seperti diskriminasi dan prejudis sehingga wujudnya pergerakan Black Lives Matter dan protes-protes selepas pembunuhan George Floyd. Oleh yang demikian, penjelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan istilah ketuanan Melayu sungguh penting untuk rakyat Malaysia pada waktu ini. Perpaduan masyarakat diibaratkan sebagai tiang kemakmuran dan kedamaian. Tetapi bila mengadakan pencegahan, suasana damai yang diimpikan dilihat sukar untuk dikekalkan sekiranya setiap etnik bersifat etnosentrik. Impian yang diingin ialah untuk bangsa yang sejahtera, berintegrasi, menikmati kehidupan bersama yang berasas bersamaan hak dan keadilan. Perpaduan nasional tidak dapat lari daripada konsep pembentukan negara bangsa yang bersangkut paut dengan isu perbezaan kaum atau diversity dalam kalangan masyarakat. Asas formula perpaduan nasional di Malaysia seolah dengan menjadikan elemen Bumiputera sebagai tonggak tanpa menafikan keberbagian kaum-kaum lain. Salah satu langkah yang perlu diambil untuk menyatu padukan kepelbagaian masyarakat ialah memelihara dan mengekalkan tradisi budaya setiap kaum. Antara nilai yang ditekan dalam gagasan ini ialah sikap penerimaan dalam kalangan pelbagai etnik terhadap etnik yang lain. Masalah yang kedua ialah tentang pelaksanaan agenda Bumiputera. Masalah ialah di dalam pelaksanaan. Bukan tentang stereotip bahawa Bumiputera adalah malas, Cina adalah tamat, kerana ini adalah mitos yang telah dijelaskan di dalam buku The Myth of the Lazy Natives oleh Syed Hussein Alatas, bahawa stereotip digunakan kerana mereka yang diberikan tanggungjawab tidak dapat
melaksanakan program-program untuk menaikkan taraf hidup kaum Melayu. Dan apa yang mereka buat ialah untuk menjalakan masyarakat Melayu sendiri. Dan ini sedang juga berlangsung sampai hari ini. Contohnya, di dalam kajian separuh penggal rancangan Malaysia, kegagalan projek meningkatkan komuniti ekonomi Bumiputera dikatakan sebab usahawan Bumiputera tidak dapat melakukan perubahan minda, terlalu cenderung bergantung kepada bantuan kerajaan dan kurang sikap berdikari. Tetapi baru-baru ini di dalam laporan Ketua Audit Negara, kita mendapat bahawa program gagal kerana kekurangan kecekapan dan berkesan. Di dalam program PPKK, program peningkatan kapasiti dan capability, 250 juta digunakan, tetapi kita melihat bahawa daripada 100,000 peserta, hanya 38.5% saja dapat disahkan. Mereka yang diberikan tugas tidak mempunyai pengalaman dan kapasiti untuk melaksanakan program. Program dijalankan di bawah terjambat di dalam kedai kopi yang tidak lengkap. Program 18 bulan, tetapi latihan yang diberikan kepada peserta ialah hanya 1 bulan. So ini ialah masalah sebenarnya. Dan kita telah melihat daripada beberapa laporan dulu bahawa masalahnya ialah masalah pelaksanaan, di mana kita mengadakan kuasa naungan, patronage, mengadakan merentil, rent-seeking behavior dan rasuah. Dan pada semalam kita melihat mengadakan satu hukuman bekas Perdana Menteri di mana dihukum penjara 12 tahun. Saya yakin bahawa proses rayuan dan penghakiman akan diikuti untuk menunjukkan bahawa kita akan kembali kepada jalan kedaulatan negara, dan rasuah mereka yang melakukan jenayah akan dihukum. Akhirnya, saya hendak menyentuh tentang isu-isu kawasan Selayang. Saya meminta kerajaan memberikan perhatian kepada keadaan trafik di jalan raya FT 3209 dan juga FT01. FT 3209 tidak dilebarkan selama 20 tahun. FT01 perlukan untuk mengadakan satu lorong untuk memberikan kenderaan berat mendaki bukit, dan setiap hari pengguna di jalan itu di dalam satu penderitaan sebab sesak kereta. Satu perkara juga ialah saya meminta kerajaan, khusus Kementerian Pengangkutan, untuk melihat kepada perkhidmatan pengangkutan bas di Rawang. Syarikat yang sedia ada tidak mampu memberikan perkhidmatan yang diperlukan. Penduduk yang bergantung kepada pengangkutan awam mengalami kesusahan setiap hari. Saya minta Menteri memberikan perhatian dan mengganti syarikat ini dengan satu syarikat yang dapat memberikan perkhidmatan yang diperlukan oleh penduduk di Rawang dan Selayang. Akhirnya saya menyokong Cita Diraja. Sekian, terima kasih.